Oke, salam kawan-kawan. Ucapkan terima kasih karena sentiasa bersama dengan Denny Ajani Channel. Saya harap kawan-kawan di luar sana sehat seperti biasa. Hari ini saya ada sedikit pencerahan berkenaan dengan isu yang mana kalau kita tengok hari ini kenyataan Tun Dr. Mahathir berkenaan dengan isu dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu dia kata Anwar tidak mampu mentadbir negara saat krisis. Ini kenyataan Tun hari ini yang saya baca. So saya harap kawan-kawan di luar sana nanti boleh cek balik. Dan kenyataan ini pada saya memakan diri sendiri Tun. Kerana apa? Saya punya jawapan senang saja. Kalau Tun kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh nak mentadbir, tak boleh nak mengurus negara, kenapa Tun sibuk hari itu nak bergabung dengan PH? Kenapa dia nak tidak buat? Kalau dia yakin bahawa dia hebat di Malaysia sekarang ini, kenapa dia tidak waktu PRU ke-14 dulu, kenapa dia tidak buat parti dia sendiri, lepas tu parti Tun lawan Barisan Nasional, lawan dengan PS, 3 penjuru. Kenapa tak buat? Kalau memang betul kita hebat, kenapa nak bergabung dengan PS? Jadi kita dah nampak seperti mana yang saya katakan, Tun hanya menggunakan PH dan menggunakan PKR, menggunakan DAP, menggunakan amanah untuk kepentingan politik dia sendiri. Itu yang saya kata, apa yang berlaku hari ini kerosakan politik yang Tun sendiri buat. Bersatu yang memerintah hari ini bersama komponen Perikatan Nasional hari ini, bersama dengan UMNO, bersama dengan PAS hari ini adalah asalnya daripada Tun. Puncanya ada bersatu ini adalah daripada Tun. Tanpa Tun tubuhkan parti bersatu ini dulu, bersatu ini tidak ada, mungkin tidak ada perpecahan. Jadi jangan kita salahkan PH, jangan salahkan PKR, jangan salahkan DAP. Lepas itu bila dapat memerintah, yang 20 bulan PH memerintah, yang membuat semua urusan negara, membuat semua kepentingan negara adalah di bawah tangan dia sendiri. Dan hari ini dia kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh mentadbir negara. Daripada mana Tun tahu? Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dulu dia jadi timbalan kau pun kau buang, macam tu. Jadi pada saya, dia nak mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh mentadbir negara. Dunia luar menyanjung Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah ini Tun hanya untuk melepaskan dendam ataupun sakit hati kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita sendiri tahu, rakyat sendiri tahu bahawa dia ini Menteri Keuangan terbaik Asia. Mungkin di dunia juga antara yang terbaik. Kalau kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak terbaik, kenapa Bank Singapura pun pinjam dia tentang ekonomi? Kenapa dunia luar seperti University Oxford, seperti universiti di barat pakai Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi pensarah? Dan buku-bukunya banyak juga yang orang daripada negara luar buat berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak hebat, di antara pemimpin yang ada di Malaysia hari ini, yang antara tokoh yang terhebat adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kita tak payah kita nak menyangkal, akui sajalah. Dan hari ini kau mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh mentadbir. PKR tu hidup di zaman siapa? Apakah PKR ini tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa orang di atasnya, tanpa pemimpinnya? Pemimpin utamanya PKR ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh mentadbir, kenapa parti PKR kuat? Dulu punya, sewaktu zaman Tun memerintah, waktu dia jadi PM keempat, benda ini dia bolehlah cerita. Kerana zaman itu kita bolehlah tipu di media sosial. Media sosial zaman tu tak ada. Yang ada waktu tu akhbar, media-media biasa ni. Jadi kita hanya mampu mendengar berita-berita yang mungkin, kalau kita nak kata hari ini seperti pro kepada mereka. Dan waktu itu kita tengok TV-TV yang kita boleh tidak tahu bahawa ini adalah cerita betul. Tetapi bila kita dalam dunia yang semakin maju hari ini, kita lihat apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan apa yang kita lihat di dalam dunia politik kita hari ini, sebenarnya Tun dah tidak mampu lagi, dah tak relevan lagi. Rakyat sudah tidak mau, rakyat sudah nampak banyak apa yang dah berlaku. Kerosakan politik yang berlaku hari ini adalah berpunca daripada dia sendiri. Kerana orang yang ada di dunia politik hari ini, orang-orang lama yang ada jadi MP, jadi menteri hari ini, adalah
Kebanyakannya di zaman dia sendiri, dan dia yang mendidikkan orang-orang ini. Baiknya orang itu hari ini itu adalah dididik dia. Buruknya orang itu juga di bawah didik dia. Kalau orang-orang UMNO, rata-ratanya MP daripada UMNO, menteri-menteri daripada UMNO adalah di bawah didikan Tun sendiri. Jadi kalau baik buruk benda itu Tun kena terima hari ini. Yang mengajar siapa? Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang acuannya dia masuk di bawah Tun waktu di dalam UMNO, tetapi bila dia keluar daripada UMNO, acuan PKR adalah acuan demokrasi, parti demokrasi, parti untuk rakyat. Jadi acuan yang ada daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tadi, seperti mana yang kita lihat, ada dalam PKR hari ini. Jadi begitulah. MP yang ada, wakil rakyat yang ada, kebanyakannya adalah berjiwa rakyat dan adalah daripada golongan orang biasa ini. Jadi kalau Tun kata dia mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak mentadbir, sejak bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara? Sedangkan dia sendiri mentadbir negara 2 kali. Saya nak cerita, Tun kata mungkin di zaman Tun, mungkin di Semenanjung, mungkin orang merasa nikmat dia apa pembangunan yang dia buat. Tetapi untuk Sabah dan Sarawak, apa pembangunan yang Tun buat? Saya boleh salahkan kerajaan negeri Sarawak di bawah pimpinan GPS, tetapi GPS juga adalah gabungan daripada dulu PBB bergabung dengan Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional bawah pimpinan Tun dulu, kenapa tidak menegur apa yang berlaku di Sarawak kalau pembangunan tidak ada? Ini adalah daripada dia. Dia pucuk pimpinan yang paling tinggi. Peruntukan mungkin tidak cukup ataupun berbagai-bagai. Ketirisan juga berlaku. Jadi jangan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh mentadbir, sedangkan belum pernah kita cuba dia untuk menjadi pentadbir. Adakah ini hanya untuk Tun nak menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim? Silakan kalau dia nak menghalang dengan parti pejuang dia yang ada hari ini, dan dia nak bergabung dengan siapa. Pada saya tidak perlu bersuara lah. Lebih baik Tun bersara, duduk elok-elok, dah jadi PM 2 kali, itu lebih baik. Kenapa dia nak mengkritik? Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini nak diangkat sebagai Perdana Menteri pun daripada kekuatan para orang MP yang ada di dalam PH yang menang pilihan raya, yang mana gabungan PH ini kuat. Jadi kalau orang daripada PH nak mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, ini adalah hak mereka. Hak Tun untuk nak mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pentadbir yang tidak baik di saat krisis ini, pada saya ini sangat tidak relevan. Kita belum cuba. Kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu di parlimen, dengan dia sendiri di parlimen berkenaan dengan isu rakyat, apa yang Tun sebut cuma nak potong gaji dia sebagai pencen dia 10%. Ini ke? Adakah yang dia potong gaji dia 10% itu akan sampai ke seluruh rakyat jelata? Sedangkan seperti mana yang kita tahu, Tun dengan kroninya, dengan anak beranaknya semua kaya raya. Kalau betul-betul nak membantu rakyat, kekayaan anak beranak, kita punya kroni-kroni ini, ambillah punggah bagi dekat rakyat. Kalau bagi 1 juta dah boleh membantu rakyat berapa banyak? Adakah benda ini dibuat? Ini bahasa yang agak kasar sedikit untuk saya mengkritik, tetapi ini hakikat. Kalau nak potong gaji setakat 10%, kalau contoh gaji dia 100,000 lah, baru 10,000. 10,000 nak bagi seluruh rakyat Malaysia. Ini bukan jalannya. Nampak indah kita dengar. Ini umpama Tun sedekah saja gaji tu. Umpama buih duit dia, buih dia ni yang dia bagi, nak bagi hanya untuk mengaburi mata rakyat. Mungkin yang 10% hanya untuk langkawi dia boleh lah. Sepanjang dia memerintah, tidak serata apa yang Tun buat pun. Berapa tahun dia dulu duduk dalam UMNO, duduk dalam BN, tidak serata pembangunan. Setengah negeri dia biarkan begitu saja. Tujuannya untuk apa? Survival politik dia sendiri. Pecah dan perintah dia tu. Apa yang Tun buat hari ini adalah untuk membuatkan politik ini, survival politik dia ikut standard British yang dulu, yaitu pecah dan perintah.
pecah dan perintah nih, inilah yang kalau saya ada pernah buat video dia, kawan-kawan boleh cari video apa itu pecah dan perintah, bagaimana caranya. Itu saya ada buat video yang lepas beberapa bulan yang lalu. Mungkin kawan-kawan boleh cek di channel saya berkenaan dengan isu pecah dan perintah nih. Jadi sekarang nih survival isu pecah dan perintah ini tidak ada dalam survival parti politik, yaitu untuk PH. Karena parti politik PH ini dia parti berbilang kaum dan tidak memilih agama. Apa yang ada dalam survival politik yang ada di pihak yang ada hari ini pun sama, dia survival politiknya adalah pecah dan perintah. Karena dia cuma survival kepada satu kaum. Ini kita kena paham. Itulah main isu nih, main isu tuh, main isu nih. Hari ini peruntukan orang untuk kaum nih ada, peruntukan kaum nih ada. Orang di Sarawak, GPS, kita tengok. Tidak ada yang bersuara juga. Mana peruntukan untuk kaum Dayak? Ini saya nak cerita supaya kawan-kawan tahu. Perkara ini harus kita seimbangkan. Orang asli yang seberapa kerat ya dapat peruntukan. Orang Dayak yang begitu besar yang menyokong parti yang ada hari ini, yang parti yang sebelum PH memerintah dulu. Apa yang orang Dayak dapat? Dengar nih orang Dayak. Lepas nih, jangan dok fikir tak nak sokong PKR, tak nak sokong DAP kerana isu seperti ini. Lebih baik Anda menyokong pembangkang supaya jatuh kerajaan, memerintah kerajaan yang baru. Boleh kita lihat apa pertukaran yang ada. Berapa tahun Sarawak masih di dalam cengkaman GPS. Mereka memerintah hanya untuk tembolok mereka sendiri. Ini hakikat yang kita perlu terima. Tetapi saya tidak menyuruh rakyat ikut apa yang saya katakan ini. Ini cuma pandangan pribadi saya. Jadi begitulah. Kalau Tun nak cerita tentang hak dia nak bercerita tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya sebagai rakyat juga mempunyai hak untuk kritik dia. Kerana apa yang Tun katakan ini adalah satu yang saya rasa tidak tepat pada waktunya. Dan kita lihat waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan apa yang dia daripada Perkataan Rakyat mau di parlimen baru ini, di Belanjawan 2021 ini, kita lihat dengan Tun punya jauh bezanya. Dan bila ditanya oleh wartawan apa pandangan Tun tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Najib membentangkan isu mereka, dia kata dia tidak dengar, dia tidak tahu. Yang dia tahu nak kritik orang saja. Dia yang terbaik. Hari ini Tun lebih baik bersara lah. Kalau tak bersara, dia menyusahkan diri dia, menyusahkan rakyat. Lebih baik dulu jasa dia dikenang orang. Hari ini jangan sampai rakyat dah tak kenang jasa. Sebab itu banyak mengkritik juga dengan Tun ini orang-orang. Seolah-olah kita sebagai rakyat, dulu saya pun ingat Tun ini adalah yang terbaik juga. Tetapi bila kita lihat apa yang dia buat kepada PH, seolah-olah dia mengkhianati PH, mengkhianati bukan seolah-olah, dah buat. Dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tengok. Kalau engkau kata Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan layak sebagai pentadbir, bermakna masa kau masuk PH itu hari, perjanjian kau untuk nak serahkan jawatan itu ada satu pembohongan. Bermakna segala apa janji engkau dalam PH itu pembohongan. Bermakna engkau yang nak merosakkan PH. Jadi ini hakikatnya. Maaflah saya menggunakan bahasa kau, tetapi bukan maksud saya itu. Saya hargai, ada kawan yang tegur saya menggunakan perkataan beliau, tetapi kerana bahasa kampung yang saya gunakan ini, jadi dia memang seperti itu. So saya harapkan kawan faham di situ. Tetapi untuk saya nak mengatakan bahawa kalau itulah kata Tun kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bermakna inilah perosak yang ada dalam PH yang betul-betul membuatkan PH ini rosak. Dan apa yang dia buat dalam PH ini dulu adalah bertujuan untuk dia nak pecahkan PH ni, dan diambil semua MP-MP yang supaya MP ini tadi boleh menyokong dia, dan dia boleh membuat satu kerajaan baru, iaitu kerajaan perpaduan. Tetapi kerajaan perpaduan dia itu gagal kerana di sebalik dia buat itu tak ada sokongan. Dan disebabkan itulah Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin naik sebagai Perdana Menteri hari ini. Jadi kesalahan itu total adalah ada di Tun. Kita lihat sebenarnya tujuan asal Tun ini
dia daripada DAP ini kenapa dia letak orang-orang seperti Lim Guan Eng letak di Kementerian Keuangan. Ini sebenarnya ada kebaikan dan ada keburukan untuk dia nak lepaskan diri. Kerana dia tahu kalau dikritik Lim Guan Eng berada di Kementerian Pertahanan ini nanti di Kementerian Keuangan ini, maaf bukan Kementerian Pertahanan ya. Kementerian Keuangan. Jadi daripada ini tadi, daripada hasil kritikan rakyat kepada dia, bermakna DAP ini sudah mendapat sokongan yang kurang. Serta kalau diambil MP DAP yang lainnya mana baik-baik ini tadi, dia cuba untuk nak pujuk supaya bila dia buat kerajaan perpaduan, mereka ini kekal dengan jawatan dan mereka ini kekal dengan sokongan kepada dia. Ini yang dia buat. Kerana itu dia cuba letak parti amanah seperti Mat Sabu letak di Kementerian Pertahanan. Ini semua kita tengok. Jadi benda-benda ni yang dia buat ni sebenarnya percubaan dia untuk dia nak membuat kerajaan perpaduan dia supaya dia kekal menjadi Perdana Menteri dan dia tidak nak serahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini baru kita dengar temberang dia sendiri yang pecah. Apabila dia asyik mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak boleh mentadbir, tak boleh itu, tak boleh ini. Inilah hakikat yang kita yang pro kepada PH harus tahu. Jadi inilah politik negara kita yang selagi Tun tidak berhenti daripada arena politik ini akan agak bermasalah. Dan saya harap komponen-komponen parti tak usahlah bergabung dengan Tun ni. Kita lihat parti dia ini yang berapa kerat ini nanti nak pergi ke mana. Dan yakin ke yang berapa orang ini akan menang lagi lepas PRU ke-15 ni. Mungkin dia sendiri boleh menang di Langkawi, dan mungkin juga Datuk Seri Mukris anak dia boleh menang di Kedah, tetapi yang lain-lain kita belum tahu lagi. Saya tak kisahlah kalau PS nak menang ke, parti mana nak menang ke, tetapi kalau saya nak membuat satu pencerahan ini berkenaan dengan Tun ini tadi, so saya harap di sini kita mendapat bahwa apa yang Tun katakan ini tidak bertepatan lah. So saya harap sekian dulu dari saya. So saya harap kawan-kawan faham. Saya tak nak melalut-melalut kerana tujuan saya cuma nak mengkritik apa yang Tun katakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa kritikan dia itu memakan diri dan tidak relevan lagi. Okey kawan, so saya harap kawan-kawan hashtag LTL dan hashtag juga DSAI 4PM9. Okey, lawan tetap lawan. Okey, thank you.